Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan pada para pelajar sekalian. Okay, hari ini kita akan sambung pembelajaran. Kita lihat standard pembelajaran iaitu menyiasat dan membuat generasi tentang kesan perubahan nilai A, B dan juga C terhadap graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Kita nak melihat apakah yang berlaku kepada bentuk graf terhadap apabila nilai A berubah ataupun apakah yang berlaku pada graf apabila berlaku perubahan pada nilai A. Daripada gambar raja muka surat buku teks muka surat 11, kita nak bincangkan tentang kesan terhadap lengkuk graf fungsi kuadratik apabila berlaku perubahan nilai A. Kita lihat sekarang bagi graf bentuk parabola iaitu bentuk U ke atas iaitu graf senyum. Kita dapati ada dua jenis graf fungsi kuadratik iaitu fx sama dengan A1x kuasa 2 dan satu lagi persamaan graf fungsi kuadratik gx sama dengan A2x kuasa 2. Kemudian kita bandingkan A1 dan juga A2. Didapati bahawa A1 lebih kecil daripada A2. Ia menunjukkan bahawa nilai A1 lebih kecil daripada A2 menyebabkan lebar lengkuk graf lebar lengkuk graf semakin besar berbanding nilai A2. Ia membawa kesimpulan bahawa semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik. Sebagai contohnya, kita katakan kita letakkan satu nilai. Katakan nilai A1 ialah 4, nilai A2 ialah 6. Jadi 4 lebih kecil daripada 6. Jadi kesannya ialah lebar lengkuk graf fungsi kuadratik ini semakin besar. Ataupun lengkuk graf kuadratik semakin lebar. Kita lihat satu lagi bentuk graf melengkung ke bawah. Graf tadi senyum, sekarang ni muka masam, muka sedih. Terdapat dua fungsi kuadratik iaitu fx sama dengan negatif A1x kuasa 2, gx sama dengan negatif A2x kuasa 2. Kita abaikan nilai negatif kerana nilai negatif ini hanya sekadar untuk menunjukkan perbezaan antara graf melengkung ke bawah, ke atas dan juga ke bawah. Kita bezakan, kita bandingkan nilai A1 dan juga nilai A2. Didapati bahawa nilai A1 lebih kecil daripada A2. Katakan nilai A1 ialah 2. Nilai A2 ialah 5. 2 lebih kecil daripada 5. Jadi, kesannya ialah
lengkung graf semakin lebar. Jadi, ia membawa satu kesimpulan bahawa semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkung graf fungsi kuadratik itu. Okay, perubahan nilai A akan mempengaruhi kelebaran bukaan lengkung parabola itu. Okay, so jadi bagi fungsi graf kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, okay, semakin kecil nilai A, okay, semakin kembang, okay, semakin besar, okay, lengkung parabola itu. Okay, semakin besar nilai A, okay, semakin besar nilai A, semakin tunjuk. Okay, semakin kecil lengkung parabola itu. Okay, kita teruskan lagi. Okay, untuk melihat kesan perubahan nilai B terhadap fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okay, perubahan nilai B menentukan kedudukan paksi simetri. Okay, mari kita lihat gambar rajak ini. Okay, bagi graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okay, jika A lebih besar daripada sifar. Okay, ini merujuk kepada graf parabola ke atas ataupun graf senyum. Okay, kita lihat pada syarat ataupun nilai pada B itu. Okay, jika nilai B lebih besar daripada sifar, maka paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Okay, B lebih kecil daripada sifar, maka paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. Okay. Jika B sama dengan sifar, maka paksi simetri ialah paksi Y. Okey, kita dapat buktikan okey, kedudukan paksi simetri ini berdasarkan persamaan. Okey, pelajar masih ingat x sama dengan persamaan x sama dengan negatif b per 2a. Okey, jadi kita tahu bahawa paksi simetri adalah paksi yang selari dengan paksi y. Okey, sekarang ni kita tengok pada b lebih besar daripada sifar, maka paksi simetri berada di sebelah kiri. Okey, kalau sebelah kiri bermakna nilai paksi simetri ini, nilai x-nya adalah negatif. Okey, kita nak buktikan. Katakan sekarang ni jika B lebih besar pada sifar, katakan kita ambil nilainya ialah
Katakan 2 Katakanlah B sama dengan 2. Okay, ini syarat A lebih besar pada sifar. Katakan sekarang ni, kita kata A ialah 1. So, negatif 2 bahagi 2, maka X sama dengan 1. Okay, jadi nilainya ini adalah negatif. Negatif 1. Maksudnya nilainya negatif. Okay, kita nak buktikan lagi. Okay, bila B lebih kecil daripada sifar. Okay, kita masih kekalkan nilai A sama dengan 1. So, B lebih kecil daripada sifar. Okay, katakan nilai B adalah negatif 1. Okay, kita nak buktikan bahawa paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. Okay, bermakna paksi simetri ini memotong pada paksi X. Nilai X ini adalah positif. Okay, kita boleh buktikan menggunakan formula paksi simetri. Besar. Kita kata lebih kecil negatif 1. Okay, negatif 1/2. Maknanya 1 negatif positif. Ini 1/2. Maknanya 0.5. Okay, 0.5 nilai positif kan? Okay, maknanya dia berada di sebelah kanan, kita dapat nilai positif. Okay. Seterusnya, kita nak buktikan B sama dengan sifar. Okay, so kita kekalkan bila A lebih besar daripada sifar adalah A sama dengan 1. Kita ambil nilai A sama dengan 1. B sama dengan sifar. Kita ganti. Sama dengan sifar. Okay, B sama dengan sifar, maka paksi simetri ialah pada paksi Y. Okay, bermakna X sama dengan sifar. Okay, kita lihat seterusnya. Okay, jika A lebih kecil daripada sifar, bermakna graf lengkung ke bawah ataupun bentuk muka, kita ingat muka masam. Okay, B lebih besar daripada sifar, maka paksi simetri berada di sebelah kanan Y. Okay, maknanya nilai paksi simetri memotong pada paksi X. Okay, nilainya positif. Okay, kita nak buktikan. Okay, kita boleh buktikan. Kita kata A lebih kecil daripada sifar, kita ambil nilai A sama dengan negatif 1. B lebih besar daripada sifar, B sama dengan, katakan kita ambil nilai 2. Jadi kita nak dapatkan paksi simetri.
Okey, 2, negatif 2 bahagi negatif 2. Negatif 2 bagi negatif 2 adalah positif 1. Okey, jadi 1 nilai positif. Okey, jadi dia berada pada sebelah kanan paksi Y. Nilai positif. Okey, kita dapat buktikan. Okey, sekarang ni kita tengok yang graf fungsi kedua. Apabila B lebih kecil daripada sifar. Okey, B lebih kecil daripada sifar. Okey. B lebih kecil daripada sifar. Okey, katakan kita ambil negatif. Kita ambil negatif 1 juga. Okey. Kita gantikan. Negatif. B negatif 1 per 2. Negatif 1, 2 darab negatif 1, negatif 2. Negatif 2, negatif, positif, negatif. Negatif 1 per 2. Okey, jadi maknanya nilai X, paksi simetri itu adalah negatif. Okey, kita lihat sekarang ni bila B sama dengan sifar, maka paksi simetri ialah paksi Y. Bermakna X sama dengan kosong. Okey. A sama dengan negatif 1, B sama dengan kosong. So, X sama dengan negatif B per 2A negatif. Nilai X sama dengan kosong. X sama dengan kosong, maknanya paksi simetri ialah pada paksi Y. Jadi perubahan nilai B akan mempengaruhi kedudukan paksi simetri itu. Okey, seterusnya kita nak mengenal pasti kesan perubahan nilai C terhadap fungsi kuadratik Fx sama dengan Ax tambah Bx tambah C. Okey, apakah kesan terhadap graf fungsi kuadratik apabila nilai C berubah? Okey, nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Okey, bermakna nilai C itu adalah merupakan pintasan kepada graf fungsi kuadratik itu. Okey, jika A lebih kecil daripada sifar, bermakna graf ini adalah bentuk lengkung ke bawah. Ini nilai C. Yang memintas ataupun memotong pada paksi Y. Jika A lebih besar daripada sifar, maknanya graf lengkung, lengkung muka senyum. Jadi nilai C ini dia akan memotong pada paksi Y. Jadi C ialah
Okey, pintasan Y bagi graf fungsi kuadratik. Okey, mari kita lihat contoh ini. Okey, fungsi kuadratik f(x) sama dengan f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c melalui titik A seperti di bawah. Okey, hitung nilai c bagi setiap kes yang berikut. Okey, A ialah koordinat, O maksudnya merujuk kepada koordinat x, 4 adalah koordinat y. Okey, jadi titik 04 berada pada paksi y, maka nilai c ialah 4. Okey, kita boleh dapat nilai 4 ni sebenarnya daripada kita gantikan dalam persamaan. Fs ini yang merupakan paksi y. Jadi kita gantikan koordinat nilai y 4. Okey, koordinat x sama dengan sifar kuasa 2 tolak 3, nilai x ialah sifar tambah c. Maka nilai c sama dengan 4. Okey, seterusnya bagi nilai nilai c bagi b. Okey, bila koordinat titik A, koordinatnya ialah negatif 1, 3. Okey, dengan cara yang sama, gantikan nilai x sama dengan 1 dan fx sama dengan 3 dalam fungsi kuadratik. Okey, kemudian kita akan dapat nilai c sama dengan negatif 1. Okey, pelajar semua. Okey, cikgu, kita berhenti perbincangan sehingga subtopik ini. Okey, nanti kita akan sambung lagi pada masa akan datang, berdasarkan jadual yang diberi. Okey, jadi cikgu dimaklumkan pelajar telah mendapat modul yang dibekalkan oleh pihak sekolah. Okey, jadi boleh tak kita fokus kepada latihan di dalam modul yang diberikan oleh pihak sekolah. Okey, jadi cikgu minta pelajar lengkapkan latihan bermula daripada muka surat pertama. Okey, muka surat pertama sehingga topik yang kita telah pelajari. Okey, kalau berdasarkan daripada rujukan cikgu, pelajar lengkapkan muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3, muka surat muka surat 4. Ya, kita latihan sehingga muka surat 4. Dia berdasarkan daripada topik yang pelajar telah belajar hari ini. Nanti kita akan jumpa semula. Kita akan bincang bersama-sama. Jawapannya. Kita jumpa lagi. Sambung lagi. Terima kasih kerana bersama dengan cikgu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua.